Baik-baik licin, basah. Boleh kita mula insya-Allah. Baik. Tiga. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh dengar suara Ana? Boleh dengar? Boleh. Okey, baik. Okey, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kepada yang respon. Okey, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujaan kita pada Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi memilih kita untuk kita berada dalam perkongsian mingguan kita dalam halaqah ilmu kita, di mana halaqah ilmu yang Nabi SAW perumpamakan ia bagaikan berada di dalam Raudatul Jannah, dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu insya-Allah kita akan sambung apa yang kita telah mulakan sebelum ni, di mana kita masih dalam tajuk besar kita iaitu asbabun nuzul. Di mana hari ini insya-Allah kita akan masuk di dalam surah Al-Baqarah. Walau bagaimanapun kalau kita tengok di dalam Al-Quranul Karim, maka kalau kita buka Al-Quran, dan saya cadangkan untuk kelas siapa yang mengikuti kelas ni untuk guna Al-Quran. Ambil mushaf, pegang mushaf. Okey, sebab apa? Sebab ada ayat-ayat yang kita akan cerita, dia tak ada dalam slide, tapi dia ada dalam mushaf. Okey, kita akan buka mushaf, kita akan tengok mushaf. Okey. Fokus saya dalam slide ni, dalam nota yang akan diberikan adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran yang sahih, yang tidak dipertikaikan. Maksudnya bila kita dengar apa yang saya bentangkan dekat dalam ni, inilah yang sahih yang boleh diterima pakai. Yang lain-lain ya ada sebab-sebab lain yang diceritakan berkenaan dengan ayat-ayat yang lain. Tetapi riwayat-riwayat tersebut adalah riwayat-riwayat yang tidak boleh dijadikan hujjah ataupun tidak boleh diterima. Okay, macam sebelum ni kita dah bercerita tentang asbabun nuzul hanya boleh diterima melalui periwayatan. Dia tak boleh nak diterima dengan tekaan-tekaan orang, dengan pandangan-pandangan orang. Dia tak boleh. Asbabun nuzul. Okey, sebelum tu saya mohon siapa yang ada dalam ni, yang mana ada masyarakat di sekeliling dia. Okey, masyarakat di sekeliling dia saya minta tolong mute kan. Okey, untuk kita fokus pada kelas kita insya-Allah. Okey, baik. Lalu kita cerita sebelum ni bahawa asbabun nuzul datang dalam bentuk periwayatan. Hanya riwayat sahaja yang boleh diterima sebagai asbabun nuzul. Dan bila bercerita tentang riwayat pula, bukan semua riwayat boleh diterima menjadi asbabun nuzul. Ada syarat-syaratnya untuk riwayat-riwayat ini diterima. Yang pertama adalah mesti sahih. Mesti riwayat yang sahih. Okay, dan kita dah ceritakan bahawa riwayat yang sahih dia memerlukan dua benda. Satu, jalan periwayatan yang betul, dan yang keduanya orang yang menceritakannya, orang yang meriwayatkannya adalah orang yang kita boleh percaya, kita boleh terima. Okey, kalau jalan dia cantik, okey, kita tahu berita ni dia boleh bersambung daripada daripada A punca kepada berita tersebut, kemudian disebar kepada B, dan kita tengok B ni dia pernah berjumpa dengan A, lalu kita boleh terima. Kemudian C yang ambil daripada B, dia pernah dengar B bercakap dalam ceramah ke, so kita boleh terima. So jalan periwayatan yang cantik. Tapi tiba-tiba kita tengok orang dalam tu adalah orang-orang yang tak boleh dipercayai. Orang yang cakap bila cakap benda serius pun dia bergurau, bila bergurau apa pun dia serius. So orang yang bila banyak berita-berita yang datang daripada dia adalah berita yang tak boleh dipercayai. Okey, macam mana kita nak percaya orang tersebut? Okay, dan kemudiannya bila kita dah tengok jalan periwayatan, orang yang meriwayatkannya, kita kena tengok juga pada isi kandungan apa yang diceritakan.
Okey, isi kandungan apa yang diceritakan. Sebab kadang-kadang jalan ni cantik, orang ni boleh dipercayai, tapi isinya tak logik. Isinya tak logik. Contoh kita dengar ada kawan baik kita dan kita kenal kawan baik kita ni dia takkan bohong pada kita. Dia takkan menipu kita. Okey, tapi tiba-tiba dia bercerita bahawa rambutan color ungu. Okey, rambutan color purple. Okey, kita pun kata tak logiknya rambutan color purple. Dan kalau ada rambutan color purple, sudah tentu dia jadi famous. Sudah tentu viral dah rambutan color purple. Okay, lalu isi kandungan tu tak boleh nak dipercayai. Dan begitulah dalam asbabun nuzul. Bila kita bercerita tentang asbabun nuzul, maka ini yang kita praktikkan. Dan kita akan tengok secara tatbiki. Tatbiki maksudnya adalah kita akan bentangkan satu persatu asbabun nuzul yang ada di dalam Al-Quran, yang sahih yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran, dan kita akan tengok kenapa dia boleh jadi asbabun nuzul. Pada masa yang sama saya akan ceritakan juga beberapa asbabun nuzul yang tidak boleh diterima. Cuma saya tak masukkan dia di dalam slide. Okey. Lalu bila orang tengok slide ni dia kata asbabun nuzul di dalam surah Al-Baqarah. Lalu dia tanya, ustaz, bukan ke ayat surah pertama dalam Al-Quran surah Al-Fatihah? Lalu mana dia asbabun nuzul surah Al-Fatihah? Okey. Lalu kita sebutkan bahawa tidak ada riwayat yang boleh diterima berkenaan dengan sebab turunnya surah Al-Fatihah. Okay. Kita tak tahu sebab turunnya surah Al-Fatihah. Mungkin Allah Ta'ala turunkan surah Al-Fatihah macam tu je. Ataupun Allah Ta'ala turunkan surah Al-Fatihah disebabkan solat. Okay, kerana solat ni tidak diketahui solat melainkan dengan adanya surah Al-Fatihah. Okay, banyak hadis-hadis riwayat-riwayat yang menceritakan la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Ayyuma salatin la yuqra'u fihi bi ummil kitab fahiya khidajun fahiya khidaj. Mana-mana salat yang tidak ada di dalamnya ummul kitab, iaitu Al-Fatihah, maka hiya khidaj. Salat tersebut adalah salat yang tidak sempurna. Solat yang tidak sempurna maksudnya ia tak jadi solat kalau tak ada Al-Fatihah. Okey, maka solat la tu'rafu salah illa bil Fatihah. Solat ni tidak diketahui melainkan dengan wujudnya Al-Fatihah di dalam dalam perbuatan tersebut, solat tersebut. Lalu kita tahu, walaupun kita tak tahu tentang sebab penurunan surah Al-Fatihah, tapi daripada qarinah, daripada benda-benda yang bercerita tentang surah Al-Fatihah, kita dah boleh dapat gambaran tentang surah Al-Fatihah. Okay. Yang pertama tadi kita kata surah Al-Fatihah ni solat. Okay. Tidak dikenali solat melainkan dengan surah Al-Fatihah. Okay. Dan kemudian kita tahu solat ni difardukan masa bila? Masa bila difardukan solat? Solat difardukan pada malam. Solat difardukan pada malam Isra' dan Mi'raj. Semua orang tahu kan? Okay. Isra' dan Mi'raj. Okey, saya dah dapat conteng lah. Alhamdulillah. Hari ni kita berconteng sikit. Okey. Malam Isra' dan Mi'raj. Okey, di mana pada malam Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di atas langit inda sidratil muntaha. Okey, Nabi SAW dapat berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Fakana qaba qausaini aw adna. Okey, mana dekat Nabi SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya Nabi SAW tidak dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk yang hakikat, yang bentuk yang sebenar. Okay? Kerana Nabi SAW apabila ditanya kepada baginda bagaimana rupa Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi bagi tahu nurun anna arah. Cahaya, bagaimana mungkin aku dapat melihatnya. Dan nur, cahaya yang Nabi SAW lihat adalah hijab. Hijab yang menjadi perantara ataupun halangan, sekatan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kata Nabi SAW, "Lau kashafat la ahraqat subuhat wajhihi mantaha ilaihi al-basaru min khalqih." Kalaulah hijab ini dibuka, maka akan terbakarlah sejauh mata memandang. Maksudnya tak ada orang boleh tengok Allah Subhanahu Wa Taala dengan wajah yang sebenar, dengan bentuk yang sebenar, melainkan ia adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, hadiah paling besar Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala berikan kepada orang-orang yang dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
Bila mana Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Qiyamah, wujuhun yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Muka-muka pada waktu itu semuanya nadhirah, berseri-seri, kerana ila rabbiha nadhirah, kerana pada waktu itu mereka dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, lalu Nabi nak perumpamakan bagaimana manusia dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam satu riwayat Nabi SAW duduk bersama dengan para sahabat pada malam Al-Qamar, malam bulan mengambang penuh. Maksudnya kalau dalam bulan Hijrah 13, 14 atau 15 hari bulan. Dan kerana itu disunatkan berpuasa pada hari-hari tersebut, kerana ia adalah hari iktimalul hilal, maksudnya bulan jadi mengambang penuh. Okay, so bila penuh ni kita nak tunjukkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka caranya adalah dengan berpuasa. Dan 3 hari ini dipanggil sebagai ayyamul bir, hari putih. Sebab apa? Sebab bulan pada waktu tu berwarna putih. Okey. So Nabi SAW duduk bersama dengan para sahabat, duduk pada tengok bulan purnama. Okey, lalu Nabi tanya, kamu nampak tak bulan tu? Kamu nampak tak qamar tu? Maka sahabat kata nampak. Okey. Maka Nabi SAW sebut, innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Nabi kata kamu akan lihat Tuhan kamu seperti mana kamu nampak bulan ini. Bulan yang mengambang penuh. Hatta kalau ketika mana bulan mengambang penuh, kita perasan tak? Hatta kawah-kawah dekat bulan tu yang besar-besar pun kita boleh nampak kadang-kadang kan. Ada dot-dot hitam, ada bentuk-bentuk yang bukan hanya putih semata-mata, bukan bulat cahaya semata-mata, tapi kita nampak dekat sana ada bentuk macam ni, ada kawah macam ni, ada keadaan yang macam ni. Lalu Nabi SAW bagi tahu, ini anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang paling besar yang Allah Taala berikan kepada orang yang dapat masuk syurga Allah Taala, iaitu dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan penampilan yang hakiki, penampilan yang sebenar. Okey, so apabila Nabi dipanggil menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefarduan salat kepada Nabi SAW yang asalnya 50 rakaat, maka khafaftu an ibadi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ringankan kepada hamba-hambanya. Lalu daripada 50 maka jadilah 5 rakaat sahaja sehari, 5 waktu sahaja sehari semalam. Okay, tapi 17 rakaat lah. 5 waktu sehari semalam daripada asalnya 50 waktu sehari semalam. Maka ini adalah takhfif, adalah keringanan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, khusus istimewa buat umat Nabi SAW. Okey, dan pada waktu tu tidak diketahui lagi adanya penurunan surah Al-Fatihah. Walau bagaimanapun setelah difardukan salat kepada manusia, dan Nabi SAW mengajarkan agar manusia salat, orang-orang beriman salat dengan membaca surah Al-Fatihah, maka boleh dikatakan bahawa kefarduan ataupun turunnya surah Al-Fatihah ini berhampiran, berdekatan ataupun sama dengan turunnya datangnya kefarduan salat. Okay. Bahkan ada ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan bahawa surah Al-Fatihah memang turun di Makkah Al-Mukarramah. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah Al-Hijr, Allah Subhanahu Wa Taala kata, wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Okey, ayat di dalam surah Al-Hijr yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, wahai Muhammad, kami telah berikan kepada kamu sab'an minal mathani, 7 ayat yang mana mathani, apa dia maksud mathani? Mathani maksudnya benda yang berulang-ulang. Okay. 7 ayat yang diulang dan diulang. Lalu kita tengok dalam 7 ayat yang ada dalam Al-Quran, ayat mana yang sentiasa diulang dan diulang? Kita cari macam mana kita ulang sekalipun surah An-Nas, surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad. Tak sama macam banyaknya kita ulang ayat ni, 7 ayat ni, iaitu 7 ayat surah Al-Fatihah. Okey, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim, ayat 87 surah Al-Hijr. Okey, lalu daripada himpunan-himpunan ni maka kita boleh tahu bahawa surah Al-Fatihah Allah Taala turunkan di Makkah Al-Mukarramah, dan kemudian datangnya surah Al-Fatihah berdekatan ataupun berhampiran dengan kefarduan salat. Okay, walau bagaimanapun secara spesifik kenapa turun surah Al-Fatihah, maka tidak ada riwayat yang jelas yang menceritakan tentang adanya
ada sebab turunnya surah Al-Fatihah. Okay. Dan kemudiannya ada pula di kalangan pengkaji-pengkaji yang kata okey, kita tak jumpa sebab turunnya surah Al-Fatihah, tetapi ada sebab turunnya ayat daripada surah Al-Fatihah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okay. Bila bercerita tentang Bismillahirrahmanirrahim, maka ada riwayat yang datang daripada Nabi SAW, di mana Nabi SAW, sahabat beritahu bahawa Nabi SAW tidak tahu berakhirnya sesuatu surah melainkan dengan turunnya Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dekat sini ada dua benda. Okey. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang berasingan. Okey. Kalaulah Bismillahirrahmanirrahim itu sebahagian daripada surah tertentu, maka Jibril alaihi salam akan datang bawa turun Bismillah dan baca surah tersebut. Okey. Tetapi bila Jibril datang bawa ayat Al-Quran, contoh bila kita dengar kan riwayat yang paling banyak sekali diceritakan adalah riwayat penurunan ayat pertama di dalam Al-Quran. Ayat pertama yang diturunkan adalah Iqra. Bila kita baca hadis tentang Iqra, Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, awwalu ma nazal awwalu ma bada'a min al-wahyi al-manam, Nabi SAW dapat mimpi. Dan hadis yang panjang tu di dalamnya Nabi SAW jumpa dengan Jibril alaihi salam di dalam Gua Hira. Lalu Jibril ajar kepada Nabi SAW ayat Al-Quran. Cari tunjuk pada saya ada riwayat yang Jibril mulakan bacaan Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Jibril mula baca pada Nabi SAW, Iqra. Kan? Biasa kita dengar Iqra. So Nabi kata, ma'ana biqari, aku tak boleh baca. Jibril kata lagi, Iqra. Sambil Jibril peluk Nabi SAW. Hatta balagha minil jahad, kata Nabi SAW. Sampai sesak. So Jibril kata, Iqra. Dan akhirnya Jibril baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang telah menciptakan. Lalu datang ayat kepada Nabi SAW. Dan begitu juga kalau kita dengar sebab turun ayat-ayat tertentu, maka kita dapati Jibril tak pernah datang bawa dengan Bismillahirrahmanirrahim, ayat sekian. Tak ada. Datang ayat macam tu je. Okay? Lalu kita dapati bahawa Bismillahirrahmanirrahim ini dia bukan sebahagian daripada ayat, melainkan ia adalah ayat daripada surah An-Naml. Okay? Ini ittifaq, ijma'. Tak ada orang mengingkari bahawa Bismillahirrahmanirrahim adalah sebahagian daripada ayat surah An-Naml, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini daripada Sulaiman alaihissalam. Bila Sulaiman hantar kepada Ratu Sabak, tempat nama dia Sabak dekat Yaman, dan dia kerajaan Sabak ni dipimpin oleh seorang ratu yang kalau dalam Israiliyat disebut nama ratu ini sebagai Bilqis ataupun Balqis. Famous kan, Ratu Balqis. Okay. So nama dia Bilqis ataupun Balqis. Okay, walau bagaimanapun kita tak tahulah nama sebenarnya. Namun kita bila dengar cerita daripada Israiliyat, benda yang tak berkaitan dengan syariat, maka kita pegang benda yang berkaitan dengan yang tak berkaitan dengan syariat, nama orang, nama tempat, maka tak ada masalah dalam perkara-perkara sedemikian. Tapi dalam perkara yang berkaitan dengan syariat, maka Israiliyat dah lepas. Sekarang syariat kita adalah syariat Muhammad SAW. Maka kita kena tengok, kalau bertepatan dengan syariat Muhammad, kita pegang. Kalau tak bertepatan dengan syariat Muhammad, kita tolak. Ya, kerana Nabi Muhammad SAW datang dan ajaran Nabi adalah wa muhaiminan alaih, dah merangkumkan, dah menyimpulkan semua syariat-syariat yang terdahulu. Okey. Lalu semua para ahli ilmu dia bersepakat bahawa Bismillahirrahmanirrahim adalah sebahagian daripada ayat surah An-Naml. Dan mereka bersepakat bahawa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat di permulaan surah. Okay, ayat di permulaan surah. Maksudnya setiap surah tu ada ayat asing yang datang, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Okay, maksudnya
Bila nak mula surah Ali Imran, maka ada Bismillahirrahmanirrahim. Bila surah Al-A'raf, ada Bismillahirrahmanirrahim, melainkan pada surah At-Taubah. Maka surah At-Taubah tidak ada Bismillahirrahmanirrahim kerana intipati dia, isi kandungan surah At-Taubah tidak sesuai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah datang dengan sifat Allah Ta'ala yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. So kasih dan sayang dia tak sesuai dengan intipati surah At-Taubah yang menunjukkan benda yang tegas. Bara'atum minallah, Allah Ta'ala berlepas diri. Jangan ada hubungan langsung antara orang beriman dengan orang yang musyrik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ahli kitab, kalau sebelum tu kita duk bincang tentang boleh kahwin dengan ahli kitab, boleh makan sembelihan ahli kitab dalam surah Al-Ma'idah contohnya. Tapi datang surah At-Taubah, Allah Ta'ala kata jizyah, ahli kitab kena bayar jizyah. Seperti mana orang kafir kena bayar jizyah. Nampak? Samakan taraf ahli kitab dengan orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab betul Nabi SAW sebut tidak ada orang yang mendengar tentang kedatangan aku. Nabi SAW beritahu, kalaulah lau anna Musa hayyan, kalaulah Nabi Musa itu masih hidup sekalipun pada zaman ni, ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Tidak ada keluasan bagi Nabi Musa. Walaupun Nabi Musa adalah Nabi dan Rasul, tapi tidak ada keluasan bagi Nabi Musa untuk amalkan syariatnya sendiri, melainkan baginda kena ikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, so ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bismillah maka dalam baca Bismillahirrahmanirrahim, setiap surah Jibril akan datang dengan Bismillahirrahmanirrahim. So bila contohnya bila Jibril ajar kepada Nabi ayat ayat terakhir surah ambil surah yang senang-senang sikitlah. Ayat terakhir surah Qul huwallahu al-Ikhlas kan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad, maka Nabi tahu okey ni Jibril baca dalam surah Al-Ikhlas. Tapi Nabi tak tahu bahawa surah Al-Ikhlas dah habis atau belum. Jibril datang, Jibril bagi ayat. Sebab ada penurunan Al-Quran yang turun satu surah gedebuk sekali turun. Macam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Surah ni turun sekaligus daripada mula sampai habis ayat. Tapi macam surah Al-Baqarah, mana mungkin turun daripada ayat pertama sampai ayat 286 sekaligus. Kita yang dengar ni pun kali pertama berat nak hafal 286 ayat sekali. Tiba-tiba turun kepada Nabi SAW 286 segedebuk. Maka tak boleh, dia akan turun sikit demi sikit, ayat demi ayat. Okay, lalu Nabi SAW bila Jibril datang, Jibril baca ayat ni. Jibril datang lagi baca ayat ni. Datang lagi kemudian baca ayat ni. Okay, dan setiap kali baca, maka Jibril kata, okay, ni letak dalam surah ni, ni letak dalam surah ni, ni letak dalam surah ni. Okay, so katalah Jibril kata, okay, Jibril baca ayat sekian-sekian. Ayat contohnya, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jibril kata, okay, letak dalam surah Al-Baqarah. Maka Nabi tahu dalam surah Al-Baqarah. Okay, contoh, sampai Jibril bagi ayat, sampailah pada ayat, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Sampai ke ayat tu dan Jibril kata letak ayat ni dalam surah Al-Baqarah. Okey, lalu banyak ayat yang Jibril bagi, Jibril kata letak dalam surah ni. So Nabi SAW, macam mana Nabi nak tahu sesuatu ayat tu dah habis, sesuatu surah tu dah habis? Okey, maksudnya okey kita letak, okey sini dah habis surah Al-Baqarah, dah habis surah Ali Imran. Okey, macam mana Nabi nak tahu? Okay. Maka Jibril alaihi salam bawa datang Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Setiap kali Jibril habis baca satu surah, maksudnya habis baca surah Ali Imran contohnya, dah diturunkan semua kepada Nabi SAW. So bila nak berpindah surah, maka Jibril datang bawa Bismillahirrahmanirrahim. So Nabi SAW tahu permulaan surah baru apabila Jibril bawa Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu para ulama menyebutkan bahawa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat mustaqillah. Satu ayat yang berdiri sendiri.
Dia tak ada kaitan dengan surah mana-mana. Okay, walau bagaimanapun ada riwayat daripada Nabi SAW. Riwayat dalam bacaan Al-Quran. Okay, dalam bacaan Al-Quran, maka ada riwayat waqufin ma'makin ya'uddul basmalah wa siwahuma ula alaihim uddalah. Kata Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi, dia kata apa? Dia kata dalam 20 bacaan yang ada dekat dunia ni, 20 bacaan yang diterima pakai untuk dibaca di dalam solat, maka ada waqufin ma'makin ya'uddul basmalah. Maka ada 3 kali 2, 6, kemudian ada 2 lagi, 8. Daripada 20 cara bacaan, ada 8 cara bacaan, bukan 3, 10, 20. Waqufin Al-Kufah ada 8, 10, 12. Ada 12 orang, ada ataupun 12 cara bacaan yang menjadikan Bismillahirrahmanirrahim ayat daripada surah Al-Fatihah. Daripada 20 cara bacaan, 12, lebih daripada majoriti, lebih daripada separuh qari ataupun riwayat-riwayat tentang bacaan Al-Quran dalam ilmu yang kita panggil sebagai qiraat. 12 imam yang menjadikan Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Ya, maka riwayat tentang bacaan Al-Quran kita kena ambil dengan cara dia, sebab cara bacaan Al-Quran ni datang secara mutawatir, datang secara riwayat yang banyak, yang mustahil akan berlaku pembohongan. Okay, walau bagaimanapun ia adalah dua isu yang berbeza. Okay, maksudnya kalau turun surah Al-Fatihah kepada Nabi SAW, maka surah Al-Fatihah datang dengan mula Alhamdulillahirabbil-alamin. Kerana apa? Kerana Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat mustaqillah. Walau bagaimanapun apabila ada riwayat yang datang daripada Nabi SAW yang sebutkan Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama, maka kita kena pegang ayat itu. Okay? Dan 8 lagi kata Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat daripada surah Al-Fatihah. Okay. Secara umumnya surah Al-Fatihah kita tak tahu secara jelas sebab apa ia diturunkan. Okay. Dan mungkin kita boleh sebutkan bahawa turunnya surah Al-Fatihah adalah kerana yang pertama memang nak menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Ta'ala yang turunkan Al-Quran, mana mungkin Allah Ta'ala turunkan Al-Quran tanpa memperkenalkan diri dia. Dan surah Al-Fatihah bermula dengan Alhamdulillahirabbil-alamin. Segala puji bagi Allah. Lalu orang tertanya-tanya siapa dia Allah? Allah Ta'ala bagi tahu dia adalah Rabbul Alamin. Allah adalah Ar-Rahman, Allah adalah Ar-Rahim, Allah adalah Maliki Yaumiddin. Dan kemudian baru Allah Ta'ala ceritakan tuntutan dia selepas Allah Ta'ala ceritakan siapa diri dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu intipati surah Al-Fatihah. Okay, lalu surah Al-Fatihah yang paling hampir kita boleh kata adalah kerana surah Al-Fatihah datang kerana Allah Ta'ala nak menceritakan tentang diri dia. Dan yang kedua adalah kerana ia untuk mengiringi salat. Kerana salat tidak diketahui ada salat melainkan dengan adanya surah Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah rukun di dalam salat. Tak baca Al-Fatihah, maka la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab atau bi Ummil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Okay, hatta kalau dia salat jahriyah belakang imam sekalipun, maka dia kena baca surah Al-Fatihah. Okey. Baik. Okay, seterusnya, bila tak ada pada surah Al-Fatihah, maka kita pergi pada surah yang seterusnya, iaitu surah Al-Baqarah. Okay, surah Al-Baqarah, kita tahu nama surah ni, surah Al-Baqarah daripada perkataan Baqarah. Baqarah ni maksudnya lembu, dan bukan sekadar lembu, dia lembu ada lembu jantan, ada lembu betina. So Baqarah adalah lembu betina. Okay, sapi, ataupun kalau kita tengok bahasa Indonesia kan banyak translation Al-Quran dalam bahasa Indonesia dia tulis sapi betina. Sapi adalah lembu betina. Okey, baik. Surah Al-Baqarah. Maka kalau kita buka surah Al-Baqarah, mari kita buka sama-sama surah Al-Baqarah. Okey, maka surah Al-Baqarah mula dengan Alif Lam Mim. Tak ada sebab dia turun surah Alif Lam Mim. Maka kita tak jumpa riwayat, ataupun kalau ada riwayat sekalipun, maka ia adalah riwayat yang lemah.
Okey, saya nak bercerita tentang riwayat. Okey. Siapa yang buka buku, okey, buku tafsir dalam bahasa Arab ke, dalam bahasa Melayu ke, dalam bahasa Inggeris ke, dalam asbabun nuzul dia akan jumpa beberapa nama. Saya sebut beberapa nama yang famous. Nama yang pertama, okey, nama yang pertama adalah okey, Suddi, tambah depan sikit. As-Suddi. Okey. As-Suddi. Okey, As-Suddi dalam periwayatan kalau buka buku-buku tafsir dalam bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, bahasa Arab ke, akan jumpa nama ni. Okay, dalam asbabun nuzul terlalu banyak nama ni. Okay. As-Suddi dalam tafsir Al-Quran ada dua. Okay, satu Suddi kita panggil kabir. Okay, satu Suddi kita panggil saghir. Okay. Kabir apa kabir maksud dia? Besar. Saghir maksud dia kecil. Kenapa kabir besar, saghir kecil? Kecil kerana Suddi kabir riwayatnya boleh diterima pakai. Adapun As-Suddi As-Saghir riwayatnya tak boleh diterima pakai. Okey. Tapi dalam Al-Quran, dalam buku-buku dia akan datang dengan nama As-Suddi je. Okey. So As-Suddi Al-Kabir biasanya ada nama yang mengiringi Suddi ni. Okey, As-Suddi Al-Kabir nama dia Ismail bin Abdul Rahman. Okey, nama dia Ismail Abdul Rahman. Okey, ini Suddi Kabir. Okey, Ismail Abdul Rahman Suddi Kabir. Riwayatnya boleh diterima pakai. Okey. Macam mana dia boleh bergerak ni? Okey, riwayatnya boleh diterima pakai. Okey. Ismail bin Abdul Rahman nama dia Suddi Kabir. Suddi Al-Kabir. Yang mana nama dia Ismail bin Abdul Rahman, riwayatnya boleh diterima pakai. Dia banyak juga tetapi namanya tidak sebanyak nama Suddi As-Saghir. Suddi As-Saghir nama dia Muhammad bin Marwan. Muhammad bin Marwan. Okay. Ini namanya terlalu banyak. Terlalu banyak namanya di dalam ilmu tafsir Al-Quran. Terutama pada asbabun nuzul. Pada asbabun nuzul Muhammad bin Marwan ini namanya terlalu banyak. Okey, ataupun gelaran dia As-Suddi As-Saghir. Muhammad bin Marwan adalah seorang yang tak boleh dipercayai. Tak boleh percaya. Okey. Tak boleh dipercayai. Okey, kerana apa? Kerana dia adalah seorang pembohong. Okey, Muhammad bin Marwan adalah orang yang banyak berbohong. Okey, ini nama yang pertama As-Suddi. Saya bagi nama yang kedua. Nanti saya terangkan kenapa nama-nama ni dia famous. Okey. So padam. Okay, kita ada whiteboard tapi dia tak jadi white dah. Belakang dia kelabu. Okey, baik. Nama yang kedua ni dia padam. Okey. Nama yang kedua pula adalah Al-Kalbi. Okey, Al-Kalbi. Okey, Al-Kalbi. Sebab dia daripada Bani Kilab ataupun Bani Kulaib ataupun Bani Kalb, kita tak tahu. Al-Kalbi. Okey, biasa nisbah ni sama ada nisbah, okey, nisbah yang al ni yang orang Arab biasa pakai kan, ada al belakang tu kan. Macam As-Saud, Arab Saudi kan, As-Saudiyah kan, Al-Mamlakatul Arabiyah As-Saudiyah. Kerana dinisbahkan kepada keluarga Bani Saud, As-Saud ataupun As-Saud. Kemudian macam kat Jordan contoh Al-Mamlakah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah. Al-Hashimiyah nisbah kepada Bani Hashim, Bani ataupun keluarga Nabi SAW, Bani Hashim. Okay. So ada keluarga apa, nisbah ni biasanya pada nama keluarga. Al kan kita ada surah dalam Al-Quran, nama dia surah Ali Imran. Al maksudnya keluarga. Okay, itu asalnya. Okay, tapi kadang-kadang nisbah ni dia boleh nisbahkan kepada benda yang dia famous. Contoh dia famous dekat satu kawasan. Okay, contoh. Orang ni famous dekat Kuala Lumpur contohnya. Maka kita pun nisbahkan dia. Dia nama Ahmad Al-Kuala Lumpuri. Panjang sangat. Pendekkan sikit.
Ahmad Al-Malizi. Kan senang. Ahmad yang Malaysia. Orang kenal Malaysia. Okey. Ataupun nama yang kita boleh bagi adalah nama yang dia ialah yang famous dengan dia. Okey, macam contohlah, contoh dia adalah Al-Ghazali contoh. Kenal kan Al-Imam Al-Ghazali. Al-Ghazal apa Al-Ghazal? Al-Ghazal adalah kijang ataupun apa kita nak panggil, kijang ke dia kijang lah kan, rusa Al-Ghazal kan. Okay, so Al-Ghazal orang dulu dia gunakan kulit binatang untuk buat pakaian. Okay, sekarang pun pakai juga tapi banyak kepada aksesori lah. Okay, orang dulu guna untuk pakaian, tambah lagi dekat kawasan-kawasan yang beriklim sejuk, dekat utara ataupun kat selatan, maka mereka guna binatang. So Al-Ghazal adalah orang yang membuat pakaian daripada kulit Al-Ghazal. Al-Ghazali, terkenal lah dengan Al-Ghazali. Syarah, orang yang mensyarahkan Musnad Imam Ahmad, Abdul Rahman Al-Banna As-Sa'ati. Okay, dia dikenali sebagai As-Sa'ati. Okay, As-Sa'ah, Sa'ah maksud dia apa? Jam. Okay, lalu dia dikenali sebagai kerana dia adalah orang yang buat jam. Okay, dia membaiki jam, membaik pulih jam. Okay, so dia dikenali sebagai As-Sa'ati. Okay, so itu nisbah. Okay, lalu kita akan jumpa nama ni banyak. Al-Kalbi. Okay. Al-Kalbi ni nama dia, nama penuh dia Muhammad bin As-Sa'ib. Muhammad bin Sa'ib. Muhammad bin As-Sa'ib. Okay. Muhammad bin As-Sa'ib. Al-Kalbi. Ni pun nama banyak yang ada dalam Asbabun Nuzul. Dan dia adalah orang yang tak boleh dipercayai. Sama macam sebelum ni Marwan Suddi As-Saghir. Al-Kalbi adalah seorang pendusta juga, seorang yang suka mereka hadis. Okay, mereka cipta riwayat. Lalu riwayat dia walaupun betul, orang susah nak terima. Kerana apa? Kerana sifat dia yang adalah seorang yang tak boleh dipercayai. So kita dah ada dua nama, As-Suddi, Al-Kalbi. Dan kita akan satu lagi nama. Okay, kita ada satu lagi nama. Kenapa nama ni famous? Nanti kita cerita. Famous nama-nama ni, insya-Allah. Kita pun berharap nama kita paling kurang ada dalam Quran pun dah jadi dah. Okey. Nama saya ada dalam Quran tapi dia tak menunjukkan saya. Wa qalatil yahudu Uzairun ibn Allah. Nama Uzair ada. Okey, baik. Yang ketiga ada orang nama dia Abu Saleh. Abu Saleh. Okay. Abu Saleh ataupun nama original dia saya tak ingat. Sama ada Zazan ataupun Mazan ataupun Hazan. Saya tak ingat nama betul dia. Tapi nama dia pelik sikit, unik sikit. Zazan atau Mazan. Abu Saleh. Yang ni pun nama yang banyak akan keluar dalam riwayat Asbabun Nuzul. Okay, dalam Asbabun Nuzul inilah tiga nama yang akan keluar. Okay. As-Suddi As-Saghir, kemudian tadi Al-Kalbi dan Abu Saleh. Kenapa nama mereka famous? Kerana kerana Abu Saleh ini dia kata dia meriwayatkan riwayat-riwayat daripada Abdullah bin Al-Abbas. Siapa Abdullah bin Al-Abbas? Kenal kan Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu adalah orang yang Nabi doa untuk dia. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Okey, ya Allah bagilah jadi Abdullah bin Abbas ni orang yang faqih dalam agama dan ajarkanlah kepada dia at-ta'wil. At-ta'wil maksudnya tafsir kepada Al-Quran. Okay, lalu nama Abdullah bin Abbas ni walaupun ada lagi sahabat-sahabat lain yang hebat, lagi senior daripada Abdullah bin Abbas, tapi mereka tak dapat doa Nabi SAW. So nama Abdullah bin Abbas ni dalam pentafsiran Al-Quran adalah nama yang hebat, sangat hebat. Okay.
Lalu Abu Saleh ni dia kata dia telah menghimpunkan semua riwayat-riwayat daripada Ibnu Abbas. Abu Saleh ni dia kata semua riwayat-riwayat Abdullah bin Abbas dia kumpulkan. Okey. Cuma masalah dia adalah satu sahaja. Abu Saleh dia tak pernah jumpa Ibnu Abbas. Okey. So macam mana Abu Saleh dia boleh kumpulkan riwayat-riwayat Abdullah bin Abbas sedangkan dia tak pernah jumpa Abdullah bin Abbas. So itu jadi masalah dia. So dekat sini ada vacuum. Ada vacuum ni. Siapa yang nak isi? Kat mana dia ambil? Okay, dia kena bagi tahu dia ambil daripada orang ke, dia ambil daripada buku ke, dia ambil daripada mana ke. Dia tak bagi tahu dia ambil daripada mana. Cuma bila dia kata Abu Saleh ni dia bila bercerita tentang ayat Al-Quran, tentang asbabun nuzul, maka dia akan kata ini Ibnu Abbas, an Ibni Abbas, an Ibni Abbas, daripada Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas kalau dia hidup pun dia akan terkejut, mana datanglah benda-benda ni. Okey, sebab Abu Saleh ni dia tak pernah berjumpa dengan Abdullah bin Abbas. Okey. Dan yang meriwayatkan kitab tersebut daripada Abu Saleh, riwayat-riwayat ni daripada Abu Saleh adalah Al-Kalbi. Okey, Al-Kalbi. Al-Kalbi meriwayatkan daripada Abu Saleh. Dan yang meriwayatkan daripada Al-Kalbi adalah As-Suddi As-Saghir. Okey, nampak? So nama mereka famous kerana mereka jual ataupun mereka bawa nama Ibnu Abbas. Bawa nama Ibnu Abbas, duk canang satu dunia nama Ibnu Abbas, Ibnu Abbas. Tapi mereka ni golongan yang tak boleh dipercayai. Tak boleh dipercayai. Okey, sebab tu, okey, saya padam, saya tunjuk ni. Okey, sebab tu. Okey, jalan periwayatan, okey, jalan periwayatan. Kalau kita tengok riwayat-riwayat, riwayat hadis ke riwayat tafsir ke, dia ada riwayat yang digelar golden. Dia bukan apa Silk Road tau, tapi dia dipanggil Golden Road. Golden periwayatan yang emas, jalan periwayatan emas. Okay, jalan periwayatan emas ialah apabila Imam Malik Ibnu Anas, Imam Malik dia meriwayatkan daripada ni Malik, Imam Malik, dia ambil riwayat daripada Nafi'. Nafi' ambil daripada Ibnu Umar. Ini jalan dipanggil sebagai silsilah az-zahab. Okey, silsilah emas. Okey, silsilah emas. Okey. So jalan ni dipanggil sebagai jalan emas. So kalau kita buka mana-mana riwayat dalam hadis ke, dalam Al-Quran ke, dalam tafsir ke, dalam fiqah ke, datang Imam Malik bin Anas meriwayatkan daripada Nafi', Nafi' meriwayatkan daripada Ibnu Umar, maka kita tak pertikaikan langsung jalan ni. Jalan ni kita terima terus. Ini dipanggil jalan emas. Juga senang. Okey, riwayat tu kita terima terus. Okey. Tapi ada jalan yang paling teruk, jalan yang dipanggil sebagai silsilah al-kadhib. Jalan periwayatan pembohong semua. Adalah tadi? Suddi Saghir, Suddi kecil. Okey, meriwayatkan daripada Kalbi, Al-Kalbi, Muhammad bin As-Sa'ib Al-Kalbi, yang ambil daripada Abu Saleh, yang ambil daripada Ibnu Abbas katanya. Okey. So jalan periwayatan yang kedua ni, Suddi Saghir ambil daripada Al-Kalbi, ambil daripada Abu Saleh, ambil daripada Ibnu Abbas. Kita keluarkan Ibnu Abbas sebab Abu Saleh dia tak jumpa Ibnu Abbas tadi kan. Okay. Lalu jalan ni dipanggil sebagai silsilah Al-Kazib. Okay. Jalan ni dipanggil sebagai silsilah pendusta. Okay. Dan ini sangat banyak dalam Al-Quran. Sangat banyak dia menceritakan tafsir dan asbabun nuzul ni. Dalam asbabun nuzul ni banyak riwayat daripada Suddi As-Saghir ataupun daripada Kalbi, daripada Abu Saleh. Ni terlalu banyak. Okey, dalam asbabun nuzul. Okey, dan sebab tu kita kata kebanyakan asbabun nuzul kita tolak. Bukan sebab apa? Sebab ni, melalui jalan ni.
Walaupun asbabun nuzul tu ada kemungkinan dia jadi betul. Dan kalau dia betul sudah tentu ada orang lain yang riwayat dia. Okey, tapi kebanyakan asbabun nuzul datang daripada jalan orang-orang ni, maka kita tak boleh nak terima asbabun nuzul tersebut. Okey, boleh nampak Okey. So sebab tu dalam ni kita hanya fokus kepada asbabun nuzul yang sahih. Pada masa yang sama saya akan cerita juga asbabun nuzul yang dhaif tapi masyhur. Okey. Dia lemah, tak boleh pakai, tak boleh dijadikan sebab turun, tetapi dia sangat masyhur, dikenali. Dalam kitab-kitab tafsir banyak dinukilkan benda-benda tersebut. Okey, baik. Dalam surah Al-Baqarah, tempat pertama yang ada dinukilkan asbabun nuzul adalah pada ayat wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ayat ke-14. Saya tak bawa dalam ni. Okey. Cuma saya minta siapa ada Quran buka ayat nombor 14 surah Al-Baqarah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa idza laqul ladzina amanu, apabila mereka bertemu orang-orang yang beriman, mereka akan berkata amanna, kami beriman kepada kamu. Wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka bersama dengan syaitan-syaitan mereka, maksudnya duduk dalam kumpulan mereka jelah, qalu inna ma'akum, sebenarnya kami tak beriman pun, kami masih setia bersama dengan kalian. Okey, innama nahnu mustahzi'un, kami duduk kat sana sebab kami nak istihza, sebab kami nak mempermain-mainkan mereka. Okey, so asbabun nuzul yang datang pada ayat ni adalah riwayat tadilah, As-Suddi As-Saghir an Muhammad bin Sa'id Al-Kalbi an Abi Salih. So katanya ayat ni diturunkan kepada Abdullah bin Ubay, di mana Abdullah bin Ubay apabila dia bersama dengan Nabi SAW, maka dia akan sentiasa duduk pada Nabi, dia akan puji Nabi. Dia pergi pada Abu Bakar As-Siddiq, dia puji Abu Bakar As-Siddiq. Dia pergi pada Umar bin Khattab, dia puji Umar bin Khattab. Dan pujian dia bukan pujian yang biasa-biasa. Dia kata laula anta, kalaulah bukan kerana kamu tak ada Islam. Hebat tak pujian dia? Abdullah bin Ubay ni orang yang bila dia meninggal dunia, Allah Taala kata wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan solat dekat jenazah dia. So maksudnya dia adalah orang yang munafik, yang kafir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, lalu tapi bila dia duduk depan Nabi, macam ni pujian dia. Duduk depan Abu Bakar, hebat pujian dia pada Abu Bakar. Duduk dengan Umar, hebat pujiannya pada Umar. Dan apabila dia balik duduk dengan geng-geng dia pula, dia akan kata macam ni lah cara nak layan orang Islam. Lalu depan dia puji, tapi belakang mari kita sembelih bersama-sama. Okey, so itu sebab turunnya ayat yang mana, tapi sebab turun ini kerana dibawa oleh riwayat yang silsilah al-kadhib, silsilah pendusta, maka kita tak terima riwayat ini. Okey. Lalu riwayat yang mana yang datang yang menceritakan tentang ayat di dalam surah Al-Baqarah? Riwayat yang sahih yang pertama datang menceritakan ayat sebab turun ayat dalam surah Al-Baqarah adalah pada ayat 97. Okay, kita buka ayat 97. Okay. Ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Okay. Ini ayat yang ke-97 daripada surah Al-Baqarah, yang bermaksud katakanlah wahai Muhammad, beritahu kepada manusia semua wahai Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh kepada Jibril, man kana aduwan, adu adalah musuh, di Jibril, kepada Jibril. Jibril ni siapa? Maka sesungguhnya Jibril itu telah adalah ni kita padam Jibril itu telah. Okey, telah.
telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan ia adalah petunjuk dan kegembiraan buat orang-orang beriman. Okay, lalu bila kita tengok makna ayat ni, maka ayat ni diturunkan untuk orang yang menjadi musuh. Barang siapa yang menjadi musuh kepada Jibril. Okay, lalu kita pun tertanya-tanya, siapa yang jadi musuh pada Jibril? Sedangkan Jibril ini adalah malaikat yang menurunkan wahyu kepada semua para nabi dan rasul. So siapa yang menjadi musuh Jibril? Adakah orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala? Adakah orang yang kafir pada Allah Subhanahu wa taala? Ataupun siapa yang menjadi musuh kepada Jibril? Ataupun siapa yang menjadikan Jibril sebagai musuhnya? Maka kita tak dapat nak tahu daripada makna ayat. Tapi makna ayat ni kita tahu. Okey. Lalu daripada sebab turunnya ayat ni, maka kita dapati bahawa ayat ni turun pada satu golongan spesifik. Siapa dia? Okey, boleh tengok. Okey, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Okey. Sekumpulan orang Yahudi datang bertemu Nabi SAW. Okey, so kita nampak bahawa ayat ni turun kepada sekumpulan Yahudi yang datang bertemu Nabi SAW. Lalu mereka berkata kepada Nabi SAW, wahai Abu Qasim. Ini gelaran Nabi SAW, di mana Nabi SAW melarang orang lain guna gelaran ini. Okay, ini adalah kunyah kepada Nabi kerana anak lelaki Nabi SAW yang pertama adalah Al-Qasim. Nama dia Al-Qasim. Okay, Nabi SAW tidak membenarkan orang berkunyah dengan kunyah Abul Qasim. Okay, wahai Abul Qasim, okay, kami ingin bertanyakan 5 perkara, yang mana jika engkau beri jawapan kepada kelima-limanya, maka kami tahu bahawa engkau adalah Nabi dan kami akan mengikutimu. Okay, maksudnya orang Yahudi ni dia tahu bahawa Nabi SAW adalah Rasul. Nabi SAW adalah orang yang benar. Okey, tetapi mereka mencari jalan bagaimana untuk tidak beriman dengan Nabi SAW. Okay. Sebab mereka, orang Yahudi ni, kalau kita tengok dalam Al-Quran, mereka cerita tentang diri mereka sendiri. Mereka kata apa? Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak Tuhan dan kami adalah manusia yang paling disayangi oleh Tuhan. Apabila mereka mendakwa diri mereka adalah manusia yang paling disayangi Tuhan, maka mereka tak boleh nak terima bila mana ada Nabi dan Rasul yang datang bukan daripada keturunan Bani Israel. Bukan daripada keturunan Bani Israel. Lalu mereka kata macam mana nak beriman? Dan tambah lagi jika Nabi atau Rasul tersebut adalah yang terhebat. Orang Yahudi sanggup berpindah. Mereka duduk dekat mana kita pun tak tahu asal. Asal orang Yahudi adalah dekat Bani Israel yang duduk dekat Kanaan kan, dekat Palestin, bumi Palestin. Okey, lalu mereka sanggup berpindah daripada bumi Palestin duduk dekat Madinah Al-Munawwarah, tanah orang Arab. Orang Yahudi ni mana nak suka dengan orang-orang Arab? Okay, mereka tak suka dengan orang-orang Arab. Tapi mereka sanggup duduk. Sebab apa? Sebab menanti kedatangan seorang Nabi dan Rasul yang telah diberitakan di dalam Taurat, yang telah diberitakan di dalam Injil akan dibangkitkan dekat Madinah Al-Munawwarah. Okay. Kawasan yang ada labbah, ada tanah tinggi yang berwarna hitam. Okay. So orang Yahudi datang pergi duduk beramai-ramai kerana nak tunggu Nabi SAW. Dengan harapan bahawa Nabi SAW akan keluar daripada zuriat keturunan Bani Israel. Sebab kalau kita tengok okay, Nabi Ibrahim AS ada 2 orang anak. Nabi Ibrahim ada Nabi Ismail dengan Nabi Ishaq. Kemudian anak Nabi Ismail kita tak tahu. Okay, kita tak dapat nama zuriat keturunan anak Nabi Ismail, melainkan ada orang yang famous nama dia Adnan. Dan kerana itu Arab ni dikenali sebagai Bani Adnan. Okay. Tetapi zuriat daripada Nabi Ishaq AS, lepas Nabi Ishaq datang Nabi Yaqub AS. Dan Nabi Yaqub AS nama Nabi Yaqub adalah Israel. Nama Nabi Yaqub adalah Israel. Okey, lalu Nabi Yaqub ada 12 orang anak. Dan 12 orang anak inilah dipanggil sebagai Bani Israel. Anak-anak kepada Israel, anak-anak kepada Nabi Yaqub AS.
Dan daripada 12 orang anak ni lah lahirnya nabi-nabi dan rasul-rasul. Nabi Yusuf alaihissalam, anak direct pada Nabi Yaqub alaihissalam. Kemudian ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyasa. Okey, kemudian Zulkifl. Kemudian Nabi Isa alaihissalam. Semuanya datang daripada keturunan Bani Israel. Semua Nabi selepas Nabi Yaqub alaihissalam semua datang daripada keturunan Bani Israel. Lalu mereka bila dengar Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir, penghulu kepada sekalian Nabi, bahkan penghulu kepada semua anak-anak Adam. Ana sayyidu waladi Adam, kata Nabi SAW. Datang kat Madinah, mereka mengharapkan, inilah saat yang ditunggu. Bani Israel akan dapat Nabi yang terbaik. Tapi tiba-tiba Nabi ni datang daripada keturunan Bani Ismail alaihissalam. Nabi Ismail yang tak ada Nabi, tak ada Rasul daripada zuriat Bani Ismail, tiba-tiba yang terakhir datang daripada Bani Ismail. Lalu orang Yahudi dia, bila dia dengar berita ni, dia tahu tentang benda ni, dia jadi tak sedap. Jadi tak nak beriman dengan Nabi SAW. Tapi mereka tahu bahawa Nabi akhir zaman kalau tak beriman dengan Nabi, maka akan masuk neraka. Okay, lalu mereka nak mencari alasan bagaimana untuk menidakkan kerasulan Nabi SAW. Okay, mereka nak menafikan kerasulan baginda Nabi SAW. Lalu apa yang mereka buat? Mereka akan pergi bertanya soalan-soalan, dan soalan tu bukan nak jawapan, tapi soalan tu untuk melemahkan Nabi SAW. Ataupun untuk membuktikan bahawa dia ni sebenarnya bukan Nabi. Okay, macam kisah perang Khaybar kan. Dalam perang Khaybar, apabila orang Yahudi dah kalah, apa mereka buat? Mereka jamu Nabi SAW dengan daging yang beracun. Lalu apabila ditanya kepada mereka, kenapa jamu Nabi SAW dengan daging yang beracun? Okay, maka jawab mereka, kalau betul engkau Nabi, maka engkau takkan diapa-apakan oleh racun. Kan itu jawapan mereka. Okay, sebenarnya mereka nak keluar daripada beriman kepada Nabi SAW. Okay, lalu satu ketika sekumpulan Yahudi datang bertemu Rasulullah SAW. Lalu mereka berkata, wahai Abul Qasim, kami akan tanya 5 perkara. 5 je soalan. Kalau kamu dapat jawab 5 ni, maka nescaya kami akan beriman pada kamu. Okay. Ini perjanjian. Okay. Lalu Nabi SAW sebelum Nabi jawab, Nabi kata, okey, kena janji dulu. Tapi bukan pinky swear lah. Kena janji dulu. Lalu Nabi SAW mengambil sumpah daripada mereka seperti mana Israel, Nabi Yaqub AS mengambil sumpah daripada anak-anaknya. Okey. Allahu ala ma naqulu wakil. Okey, bila mana Nabi Yaqub AS minta anak-anak dia menjaga Bunyamin ataupun adik kepada Nabi Yusuf alaihissalam, seibu sebapa, saudara kepada Nabi Yusuf yang seibu sebapa, Syakid. Okay. So ketika mana Nabi Yaqub dah bersedih kerana kehilangan Yusuf alaihissalam, tiba-tiba anak-anak dia nak bawa pula Bunyamin ni pergi daripada dia. Sedangkan Bunyamin ni tak pernah berpisah daripada Nabi Yaqub alaihissalam. So Nabi Yaqub kata, betul kamu boleh janji jaga dia ni? Maka anak-anak dia kata apa? Allahu ala ma naqulu wakil. Allah Ta'ala yang akan menjadi saksi terhadap apa yang kami katakan. Nampak? Mereka guna nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk bersumpah. Okay. Lalu baginda bersabda, dah ambil perjanjian semua, barulah kata, okey, tanyakan. Berilah soalan kamu. Mereka berkata, beritahu kami tanda seseorang itu adalah Nabi. Okay. So ayat Arab dia adalah qalu akhbirna an alamatin nabi. Bagi tahu kami tanda alamah, tanda alamat. Okey, seorang tu nabi. Maka baginda menjawab, seorang nabi itu matanya tidur tetapi hatinya tidak tidur. Okey, matanya tidur walaupun seorang nabi itu tidur tapi hatinya tidak tidur. Apa maksud dia? Maksudnya mimpi yang datang, apa yang berlaku kepada nabi ketika dia tidur adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan kita. Okey, apa yang berlaku pada kita masa tidur adalah gangguan syaitan. Okey, melainkan kalau kita tidur dalam keadaan kita dah ambil precaution. Kita dah ambil wuduk, kita
Kita dah baca doa, okey, kita dah minta jauh daripada syaitan, baca kul, 3 kul. Okay, lalu kita dah ambil precaution dan kemudian datang juga mimpi, maka mimpi yang baik adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun mimpi yang buruk adalah daripada gangguan syaitan. Kerana itu Nabi SAW ajar, apabila seorang daripada kamu mimpi dan mimpi dia mimpi yang buruk, yang pertama jangan cerita ke orang, jangan cerita mimpi buruk. Ular masuk ke, ular patuk ke, kena tembak ke, kena pukul ke, tenggelam dalam air ke, benda buruk jangan cerita ke orang. Nabi SAW larang kita daripada cerita. Dan kemudiannya ludah ke bahagian kiri. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca isti'azah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim kerana itu gangguan syaitan. Dan yang ketiga, ludah ke sebelah kiri kita. Bukan ludah, janganlah ludah. Ludah ni sikit sudah. Nak bagi macam tu dia kurang, minta maaf. Saya tapi ludah tak betul. Dan yang keempat adalah tukar tempat tidur. Jangan lagi tidur dekat situ. Okay, gerak sikit ke, ataupun kalau ada bilik banyak dekat rumah tu, maka pindahlah tempat tidur. Okay? Kerana kawasan tu dah jadi kawasan mainan syaitan dekat situ. So kena tukar. Okay? So matanya tidur tetapi hatinya tidak. Bagi kita, maka tidur mimpi yang tak elok adalah mainan daripada syaitan, maka ada langkah-langkah yang Nabi suruh ambil. Dan kalau mimpi itu baik, maka kongsikan kerana ia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun mimpi kita takkan sampai kepada tahap wahyu. Hebat macam mana pun dia tak akan sampai kepada tahap wahyu. Okey, maksudnya kalaulah kata seorang mimpi dan Nabi SAW datang pada dia. Dia kata aku mimpi semalam jumpa Nabi SAW. Okey, so Nabi suruh buat apa? Nabi suruh buat sekian. So perintah itu hanya untuk dia, spesifik dia. Dia tak boleh nak pergi cerita ke orang, dia kata Nabi suruh buat macam ni. Sebab fatrah wahyu sudah tamat. Bila Nabi SAW wafat, meninggal dunia, maka wahyu sudah tidak ada lagi. Okay, Nabi sebab tu antara ayat terakhir yang Allah Ta'ala turunkan adalah Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu dan aku telah menyempurnakan juga nikmat-nikmat aku pada kamu. Akmal maksudnya dah lengkap habis dah. Okey, wa atmamtu alaikum ni'mati, tamam, sempurna, tidak semestinya lengkap. Sebab tu nikmat Allah Ta'ala masih lagi bersambung-sambung sampai ke hari ini. Tetapi ajaran ataupun ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW telah lengkap. Okay, pada hari tersebut, hari Allah Ta'ala turunkan ayat ni, iaitu pada hari Arafah. Hajjatul Wada'. Okay, baik. Okay, kemudian apa tadi kita dekat mana? Dah lupa lah. Okey, tak apa, kita balik sini balik. Nanti kita ingat. Matanya tidur tetapi hatinya tidak tidur. Ada pun apa yang kita nak sebut tadi? Para nabi, mimpi yang datang pada mereka adalah wahyu. Sebab tu Nabi Ibrahim AS dia tahu. Walaupun inni ara fil manami anni azbahuk. Aku lihat dalam mimpi aku bahawa anni azbahuk. Aku menyembelih kamu wahai anakku Ismail. Tapi Nabi Ibrahim buat juga. Sebab apa? Kenapa Nabi Ibrahim tak kata, ini mainan syaitan ni? Tapi Nabi Ibrahim buat juga. Sebab apa? Sebab ciri Nabi adalah tanamu ainahu wa la yanamu qalbuh. Mata dia tidur tetapi hati dia tidak tidur. Benda yang datang dalam mimpi adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Lalu mereka berkata, maksudnya mereka tak jawab apa-apa. Maksudnya ini kemenangan kita yang pertama, 1-0. Okay, Nabi menang 1-0. Mereka bertanya lagi kepada Nabi SAW, bagi tahu kami bagaimana janin ataupun terbentuknya janin di dalam rahim perempuan, sama ada janin ni jadi lelaki atau jadi perempuan. Okay, anak, nak dapat anak lelaki atau anak perempuan. So ada dia punya perancangan dia, tak payah pakai pil. Nabi SAW ajar pada kita. Okay, maka baginda SAW berkata, 2 air, iaitu air mani lelaki dan perempuan, bertemu. Okay, ada 2 air yang bertemu, yaltaqil ma'an ataupun iltaqal ma'an ataupun apa Nabi SAW sebut, qalu yaltaqil ma'an, kan, yaltaqil ma'an. Okay, Nabi SAW sebut 2 air mani bertemu, air mani lelaki dan air mani perempuan.
So ada orang bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, perempuan ada air mani ke? Okay. Lalu Nabi SAW bagi tahu, kaifa yushbihuha waladuha. Kalau perempuan tak ada air mani, macam mana anak dia boleh menyerupai dia? Okay. So air mani lelaki menyebabkan anak tu menyerupai lelaki. Okay. Jadi air mani perempuan menyebabkan anak tu menyerupai ibu dia. Okay. So Nabi bagi tahu dua air mani bertemu, lelaki dan perempuan. Apabila air lelaki melebihi idza ala ma'ur rajuli ma'al mar'ah. Apabila air lelaki melebihi air perempuan, maka lelakilah ia. Dan apabila air perempuan lebih banyak daripada lelaki, maka perempuanlah ia. Okay. So macam mana nak dapat lagi banyak? Wallahu alam. Tu kena tanya ONG. Obstetric and gynecologist. Okay. Okay, so maka perempuanlah ia. Okay, maka mereka bertanya lagi. So Nabi dah bagi jawapan tapi mereka tidak mengiyakannya ataupun tidak menafikannya. So kemenangan yang kedua untuk Nabi SAW. Okay, mereka bertanya lagi. Dah dua soalan betul. Okay, mereka bertanya lagi. Beritahu kami apa yang Israel, yakni Nabi Yaqub AS telah haramkan pada dirinya. Ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala dah turunkan. Okay, Allah Taala kata kullu ta'ami kana hillan li bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsi. Semua makanan-makanan telah dihalalkan kepada Israel, melainkan apa yang Israel telah mengharamkan pada diri dia sendiri. Okay, Nabi Yaqub AS ada makanan-makanan yang Nabi Yaqub haramkan pada diri dia. So apa makanan dia? Orang Yahudi tanya kepada Nabi SAW. Okay. Satu ketika baginda jawab, pada satu ketika Nabi Yaqub AS pernah mengadu kana yashtaki irqan nasa. Okay, Nabi Yaqub pernah mengadu akan sciatica. Sciatica ni pada doktor dalam ni. Sciatica ni adalah urat saraf yang ada dekat lower back, dekat lambar. Kalau tahu ada tulang dekat belakang ni, lambar. Okay, so ada saraf yang nama dia sciatica. Okay, dan saraf ni dia memanjang daripada belakang, bahagian belakang bawah, dan dia memanjang sampai ke ankle, sampai ke buku lali, sampai ke tumit. Okay, dia punya sakit dia. Kalau sakit sciatica ni, sakitlah saraf dekat kaki kita. Okay, so Nabi Yaqub AS pernah kena sciatica, sakit saraf. Okay. Lalu baginda tidak menemui penawarnya. Cari penawar, tak jumpa. Melainkan dengan ini dan ini. Kaza wa kaza dalam riwayat. Okay. Lalu kita bila kita dengar kaza wa kaza, apa kaza wa kaza, kita pun nak tahu. Kita pun nak tahu apa ubat untuk merawat sciatica ni kan. Sciatic nerve. Kita punya sciatic nerve yang rosak, yang sakit kan. Okay, lalu kata Abdullah bin Walid Al-Ajli atau Al-Ijli, perawi hadis ni, ada seorang nama dia Abdullah bin Al-Walid Al-Ajli. Maka dia tanya kepada bapa dia. Bapa dia berkata, sebahagian orang menyebutkan, okay, maksudnya ada orang cerita kaza wa kaza ni apa? Rupanya Nabi Yaqub AS dia jumpa ubat kepada sciatica ni pada daging unta. Boleh try. Boleh cuba siapa ada sciatic nerve, ada problem pada sciatic nerve dia, maka boleh makan daging unta. Okey, maka kerana itu Nabi Yaqub AS mengharamkan diri dia memakan daging unta. Okey, Nabi Yaqub tak makan daging unta. Sebab apa? Sebab dia seolah-olah berterima kasih kerana jumpa ada ubat bagi penyakit dia pada unta. Okey, cuma kita tak tahu ubat tu pada daging dia ke, pada susu dia ke, pada air kencing dia ke, kita tak tahu. Okay, so yang penting dia ada pada unta. Maka bolehlah pergi jumpa unta pula. Pergi cari unta dan dapatkan apa yang ada pada unta. Daging dia, daging yang paling sedap. Okay, lepas tu susu dia. Okay, dan yang paling tak sedap adalah air kencing unta. Okay, air kencing unta adalah ubat. Okay, di mana Nabi SAW pernah didatangi oleh sekumpulan manusia daripada Najran. Fa asabahum humal Madinah, dan mereka ni jadi tak dapat tahan cuaca di Madinah, lalu demam. Lalu Nabi SAW suruh minum daripada abwalul ibil wa albaniha.
minum daripada air kencing unta dicampur dengan susu dia. Okey. So, Nabi Yaqub haramkan diri dia memakan daging unta. Maka Nabi bagi jawapan. Maka orang-orang Yahudi berkata, engkau benar. Pada soalan yang ketiga inilah, barulah mereka bagi tahu bahawa Nabi SAW benar. Okey. Baik, kemudian bila dah tahu, maka orang Yahudi pun bertanya soalan yang keempat. 3-0. Okey. Soalan yang keempat, lalu beritahu kami apakah petir tu? Petir, bunyi huruf. Ar-Ra'd. Ra'd adalah bunyi petir. Okey. So baginda menjawab, petir itu adalah satu malaikat daripada malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya satu malaikat lah yang Allah Taala tugaskan dia. Muwakkalun bis sahab. Okey, dia ditugaskan untuk menguruskan awan. Okey, maksudnya dia tu dia uruskan awan, dia bawa awan yang hujan pergi sini, awan yang tak hujan pergi sana, awan yang cantik, awan yang tebal, semua diuruskan oleh malaikat ni. Muwakkalun bis sahab. Lalu kata Nabi SAW, di tangannya ada mikhraq. Di tangannya ada satu alat. Okey, alat yang macam mana kita tak tahu, wallahu a'lam. Di mana alat ini digunakan untuk yazjurus sahab, untuk menghalang awan. Awan ni dia bergerak ikut angin. Ikut macam kambing lah. Kambing kan liar. Kadang-kadang kalau tuan dia tak jaga, dia pergilah kiri, dia pergi kanan. So sebab tu ada tongkat untuk halang dia daripada pergi. Dia pun kalau nampak tongkat tu, dia pun tahulah apa tugas dia. Maka malaikat ni pun sama. Cuma malaikat ni guna nama dia, alat nama dia mikhraq. Alat macam mana saya pun wallahu a'lam, tak tahu bentuk dia macam mana. So alat ni digunakan untuk halang awan daripada bergerak bebas. Lalu awan itu hanya bergerak ke tempat yang dah di-assign. Allah Ta'ala dah tetapkan. Okey, awan A pergi kat sini, awan B pergi kat sini. So malaikat ni lah yang menguruskannya. Okey. Lalu mereka berkata, so bunyi yang keluar daripada petir itu apa dia? Maka jawab bagi dia, bunyi adalah bunyi sautuh, bunyi malaikat tersebut. Malaikat tu dikeluarkan bunyi dia. Mungkin malaikat keluarkan bunyi, marah kan, contohnya, kita tak tahu apa hakikat dia. Tapi Nabi bagi tahu bahawa bunyi petir yang didengari itu adalah bunyi malaikat tersebut. Okay. Mereka berkata, engkau benar. Wahai Rasulullah, engkau betul. 4-0. Nabi bagi jawapan yang betul. Okay. Tinggallah soalan yang terakhir. Maka mereka bertanya kepada Nabi SAW. Hanya tinggal satu perkara lagi. Yang mana jika engkau, okay, ni khata' matba'i. Ngaku ni apa cetakan salah sendiri menaik. Okey, jika engkau dapat mengkhabarkannya kepada kami, nescaya kami akan terus membai'ahmu. Satu soalan lagi. Kalau jawapan ni betul wahai Muhammad, kami akan terus beriman kepada kamu. Kami akan terus bai'ah kepada kamu. Setiap nabi ada malaikat yang menyampaikan berita kepada. Mayatihi bil khabar. Ada malaikat yang sampaikan berita kepadanya. Sama ada berita tu wahyu ataupun berita tu berita nak bagi tahu bahawa macam contoh Nabi SAW tahu tentang kematian 3 orang panglima perang Nabi, sedangkan panglima-panglima tu ada dekat Jordan, Nabi ada dekat Madinah. So jarak yang jauh 1000 km lebih. Tapi Jibril bagi tahu bahawa Zaid bin Al-Harithah telah mati, Ja'far bin Abi Talib telah mati, Abdullah bin Rawaha telah mati, dan panji Islam dibawa oleh Khalid bin Al-Walid. Macam mana Nabi boleh tahu? Malaikat yang sampaikan kepada Nabi. Lalu orang Yahudi tanya kepada Nabi, setiap Nabi ada malaikat yang sampaikan berita kepada dia. Lalu siapakah malaikatmu? Siapakah malaikat yang sampaikan berita kepada kamu? Maka jawab baginda, Jibril alaihi salam. Okey, Jibril kalau dalam bahasa dalam Al-Quran, Jibril boleh dibaca dengan 4. Okey, Jibril, Jabril, Jabrail, Jibrail. So mana 4 ni kita boleh baca. Okey, Jibril, Jabril, Jibrail, Jabrail. Okey. So itu Jibril. Mereka berkata, Jibril itu yang datang bawa peperangan, yang bawa azab, dia adalah musuh kami. Tengok. Orang Yahudi kata pada Nabi SAW, Jibril adalah musuh kami. Kerana apa? Bagi mereka Jibril adalah yang membawa peperangan, yang membawa azab. Maka Jibril itu adalah musuh mereka.
Sedangkan Jibril itu adalah malaikat yang sama yang turun pada semua Nabi dan Rasul Bani Israel. Okay, hatta yang turun yang datang kepada Maryam ketika Maryam nak melahirkan Nabi Isa alaihi salam pun Jibril alaihi salam juga. Okay, maka orang Yahudi kata jika engkau sebutkan Mikail, okay, sebenarnya jawapan mereka ni adalah jawapan yang tak logik. Jawapan yang tak logik. Bagaimana Jibril yang mereka terima malaikat ni lah yang datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, datang kepada nabi-nabi mereka, tapi mereka tak nak terima. Mereka bukan tak nak terima, tapi mereka nak lari daripada beriman kepada Nabi SAW. Maka sebab itu mereka kata, jika engkau sebutkan Mikail, maka sudah tentu kami akan beriman denganmu. Sebab malaikat Mikail ini kata mereka turun bersama rahmat, turun bersama tanaman, turun bersama qatar, hujan. Okay, maka mereka kata, kalaulah Nabi jawab Mikail, maka sudah tentu kami akan beriman denganmu. Okay, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ni. Man kana aduwan qul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Dan Allah Ta'ala sambung ayat tu dengan man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, Allah Ta'ala kata, ayat mana? Okay, ayat 97, Allah Ta'ala kata, siapa yang musuh pada Jibril, Allah perkenalkan dulu, Jibril ini adalah makhluk Allah Ta'ala yang menurunkan Al-Quran ke dalam hati kamu, wahai Muhammad. Dan dia datang hanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Al-Quran ini musaddiqan lima baina yadaih, membenarkan apa yang telah diturunkan sebelumnya. Wa hudan wa bushra lil mu'minin. Dan Al-Quran adalah kitab panduan dan petunjuk, wa bushra, dan kegembiraan kepada orang-orang beriman. Okay. Dan Allah Ta'ala tambah lagi ayat selepas tu, man kana aduan, siapa yang bermusuh dengan Jibril. Allah Ta'ala tak mula dengan musuh dengan Jibril, tapi Allah Ta'ala mulakan dengan man kana aduan lillah. Maksudnya kamu musuh dengan Jibril, bukan musuh dengan Jibril aja, tapi kamu bermusuh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, so man kana aduan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril. Okay, walaupun Jibril ni tergolong dalam malaikat, tapi oleh kerana orang Yahudi spesifik single out Jibril. Okay, maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, siapa yang musuh pada Jibril, semuanya musuh pada Allah Taala. Siapa yang musuh Allah Taala, maka dia adalah al-kafirin. Fa innallaha aduwwun lil kafirin. Okay. So ayat ini, hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam As-Sunanul Kubra dan Ahmad. Okay. Dan hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad. Hadis ini disahihkan oleh As-Suyuti di dalam Al-Jami' As-Saghir dan oleh Al-Albani dalam tahqiq dia ke atas An-Nasa'i. Dan Ahmad Syakir juga mensahihkan hadis ini dalam An-Nasa'i, dalam tahqiq kepada Musnad Ahmad. Okay, dan kemudian hadis ini dihasankan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Al-Ujab dan Al-Wadi'i dalam Sahih Al-Musnad As-Sahih, dan oleh Al-Arnaud, Syekh Shu'aib Al-Arnaud di dalam tahqiq beliau ke atas Musnad Imam Ahmad. Okay, so ini adalah sebab turunnya ayat 97, kerana 5 soalan yang mereka tanya kepada Nabi SAW, yang mana soalan terakhir inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat 97 daripada surah Al-Baqarah. Ada riwayat yang lain yang kuat, okay, daripada yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari, daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahawa Abdullah bin Salam bila mendengar tentang kedatangan Nabi SAW ke Madinah, maka Abdullah bin Salam terus pergi jumpa Nabi SAW untuk tanya 3 perkara. Okay. Lalu Nabi SAW bacakan ayat ni, soalan yang sama, dan antara 3 soalan tu, salah satunya adalah Jibril, tentang Jibril. Dan Abdullah bin Salam pada ketika itu belum lagi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abdullah bin Salam kemudiannya beriman. Abdullah bin Salam ni adalah pendeta Yahudi. Dia bukan orang-orang biasa,
tapi dia adalah pendeta. Okey, dia adalah golongan ilmuwan Yahudi. Okey, lalu Abdullah bin Salam tanya 3 soalan, salah satunya adalah Jibril. Lalu Abdullah bin Salam beritahu pada Nabi bahawa orang-orang Yahudi memusuhi Jibril. Lalu Nabi bacakan ayat ini kepada Abdullah bin Salam. Okey, lalu riwayat Al-Bukhari menceritakan Nabi membacakan ayat. Tetapi riwayat ini An-Nasa'i dan riwayat Imam Ahmad ini menceritakan penurunan ayat. Okey, so mana yang kita nak pakai? Kita pakai riwayat yang kita ada sekarang ni, kerana riwayat ini menceritakan tentang penurunan Al-Quran. Okey. Baik, itu yang pertama. Okay. Ayat yang kedua, ayat 115. Kita dah sentuh dah tentang ayat ni sebelum ni, tapi kita sentuh juga untuk tazkir, untuk revision. Ayat 115 daripada surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Maksudnya, dan milik Allah lah timur, yang ini tempat terbit matahari. Masyriq adalah tempat terbitnya matahari. Dan barat, iaitu tempat terbenamnya matahari. Ke arah mana kalian menghadap, maka di situlah wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha luas pengetahuannya dan maha mengetahui. Ya, mungkin ada orang dia tanya, okey, boleh tak kita sebut wajah Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kita kata dalam bahasa Arab, Allah Ta'ala sebut tentang Al-Quran. Al-Quran ni Allah Ta'ala kata bilisanin arabiyyin mubin. Datang dengan lisan yang jelas, bahasa Arab yang jelas dan nyata. Bahasa Arab yang jelas. Okey, lalu saya tanya, kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, jawab sendiri dalam hati. Apa maksud wajhun dalam bahasa Arab? Wajhun apa dia? Semua orang tahu wajhun adalah wajah. Okey. Lalu bagaimana kita nak translate wajah Allah Subhanahu Wa Taala dengan makna lain? Sedangkan Allah Taala kata bahasa Al-Quran ni bahasa Arab yang jelas dan nyata. Wajah adalah wajah. Okey, cuma kita bagi takrifan ataupun kita terjemahkan wajah ni sebagai wajah tanpa kita cerita kaifiah dia. Tanpa cerita ada mata ke, ada hidung ke, ada mulut ke, tak ada. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala ada wajah, sampai situ je kita cerita. Sebab kita tak tahu perkara yang gaib. Kita tak ada orang pernah nampak Allah Ta'ala. Macam mana dia nak cerita tentang wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Dia tak boleh nak cerita. Tapi Allah Ta'ala sebut Allah ada wajah. Maka kita pegang kat situ je. Sama macam para salafus salih dulu, bila mereka dengar tentang ayat-ayat seperti ini, mereka kata apa? Amarruha kama ja'at. Macam mana dia datang, macam itulah kita terima. Allah Ta'ala kata wajah-wajhullah, maka kita pun terima wajhullah. Okay. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha luas pengetahuan dia dan maha mengetahui. Apa sebab turun ayat ni? Siapa ingat lagi? Cuba recall balik. Apa sebab turun ayat ni? Sebab turunnya adalah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa muqbilun min Makkah ila al-Madinah ala rahilatihi haitsu kana wajhuhu qala wa fihi nazalat, okey, wa fihi nazalat aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Dekat mana kalian menghadap, maka di situlah wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Cerita dia adalah, okey, kalau kita baca makna tadi, kita baca tadi milik Allah Ta'ala timur, tempat terbit matahari, dan barat. Kemana kalian menghadap, maka di situlah wajah Allah Ta'ala. Ayat ni datang selepas tentang ayat kiblat, ataupun sebelum datang ayat kiblat. Sebelum Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh menghadap ke arah kiblat. Okey, lalu Allah Ta'ala kata, kalau kita faham, kalau kita tengok makna ayat ni, maka kita dapati bahawa Allah Ta'ala benarkan kita nak solat menghadap mana pun tak apa. Nak kiri ke kanan ke. Lalu bila orang tanya kita, awak tak solat menghadap kiblat? Lalu kita pun baca ayat ni. Allah Ta'ala kata menghadaplah ke timur ke barat ke, sama je. Allah Ta'ala berada di mana-mana. Kan? Okay, kamu sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maksudnya kat situ. Okay, bukan Allah Ta'ala berada di mana-mana, tapi kamu sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, lalu kalau ada orang yang faham macam tu, macam mana kita nak betulkan kefahaman dia? Okey, maka kita pun cerita, sabar dulu, bukan macam tu yang kamu faham. Ayat ni turun kerana peristiwa tertentu. Apa dia? Ini peristiwa dia. Nabi SAW pada satu ketika Nabi salat. Okey, Nabi salat ala rahilatihi. Nabi salat di atas binatang tunggangan Nabi SAW.
Okay, dan masa tu Nabi wa huwa muqbilun min Makkah ila Madinah. Nabi dalam perjalanan dari Makkah menuju ke Madinah. Maksudnya Nabi, badan depan Nabi, muka Nabi semua menghadap ke arah Madinah. Makkah berada dekat belakang. Okay. So sudah tentu Nabi tak solat menghadap ke arah, susahlah takkan binatang tu menghadap ke arah Madinah, Nabi nak pusing pula solat menghadap ke arah Makkah. Jadi susah. Okey, lalu perawi hadis ni Ibnu Umar, haitsu kana wajhuh, ke arah mana pun muka Nabi SAW, maka Nabi ikut je binatang tunggangan Nabi. Dia pusing kiri, Nabi solat menghadap kiri. Dia pusing kanan, Nabi solat menghadap ke arah kanan. Okay, Nabi nak bagi tahu pada kita bahawa ada situasi-situasi yang menyebabkan kita tak boleh nak tahu. Kita tak boleh nak tahu mana arah kiblat. Okay. Contohnya seorang duduk dalam bilik yang gelap. Dia dikurung dalam bilik gelap. Dia masuk dalam bilik gelap, bilik tu tak ada tingkap, tak ada apa semua, masuk tak nampak apa-apa. Dan tiba-tiba bila nak keluar, dia terlupa, dia terkunci, kunci yang dekat luar. Okay. Masuk pula waktu solat. Okay. Masuk waktu zuhur. Dan dia tahu dia ahli keluarga dia akan balik, orang yang jaga pintu tu akan balik pada waktu asar je. So takkan dia nak tunggu sampai asar, habislah solat dia. Okay. Habis waktu solat dia. Lalu macam mana dia nak solat? Dia tak tahu arah kiblat. Okay. Tak ada wuduk, tak apa, boleh tayamum. Okay. Carilah debu-debu yang suci dekat situ, maka bertayamum lah. Okay. Dan kemudian solat. Okay. Lalu solat macam mana nak solat? Tak ada kiblat. Maka dekat sini bolehlah kita menghadap ke mana-mana sahaja. Sebab kita tak tahu dekat mana kiblat. Okay. Ataupun kita masuk hutan contohnya. Kita masuk hutan, lalu dalam hutan kita tak nampak cahaya matahari. Pokok melindungi cahaya matahari. Kan kita nak tengok cahaya matahari, sama ada kita tengok matahari tu berada dekat mana, ataupun kita tengok bayang-bayang. Okay, salah satu daripada dua. Okay, so kita tak dapat tengok, mana-mana pun kita tak dapat tengok. Lalu kita nak buat apa? Nak tinggal solat? Tinggal solat adalah perkara dosa yang paling besar. Tinggal solat dengan sengaja. Maka solatlah dengan menghadap ke arah mana-mana pun. Ataupun kita berada di dalam kapal terbang contohnya. So kapal terbang macam mana lah kita nak minta kapal terbang tu, pilot tolonglah menghadap ke arah, pusing kejap, menghadap ke arah Mekah kejap, 5 minit aku nak solat. Mau pilot ni nak buat macam tu? Tak pasal-pasal kita yang kena keluar daripada kapal terbang. Kan? So susah untuk kita solat nak menghadap ke arah kiblat. Okay? Lalu solatlah ke arah mana-mana pun. Melainkan kalau memang ada tempat solat dekat dalam kenderaan tersebut, maka gunalah. Okay. Walau bagaimanapun, benda ini ataupun keadaan ini hanya boleh dilakukan setelah kita berusaha. Okay. Pada solat-solat fardu 5 waktu, maka setelah kita berusaha baru kita buat yang ini. Okay. Adapun pada solat-solat sunat, maka tak ada masalah kerana Nabi SAW solat sunat. Okay, Nabi solat atas rahilah, tapi bukan Nabi solat fardu. Sebab solat fardu kita kena usaha untuk cari kiblat. Okay, jangan cakap tak jumpa kiblat, solatlah kat mana-mana. Ustaz cerita itu boleh solat kat mana-mana. Usaha dulu. Dah memang tak ada cara, baru kita solat dengan menghadap ke arah mana-mana. Tapi pastikan bahawa memang tak boleh nak tahu kiblat. Sekarang ni dengan kemajuan teknologi yang hebat, kita dalam telefon, okey, dalam telefon kita dah ada dah software yang boleh menentukan kiblat. Okey, dan kalau dia tak tepat sekalipun, kita boleh agak. Okey, ini adalah utara magnetik. Ya, ini adalah utara apa lagi yang ada. So banyak jenis utara tadi. Kita pun teka. Okey, kita kat Malaysia. So Arab Saudi ada dekat sebelah mana? Okey, lalu kita pun agak-agak dia punya tempat dia. Okey, so kita dah boleh tahu sekarang ni. So dengan kata lain, tidak ada kemaafan untuk bagi tahu bahawa saya tak tahu arah kiblat lah. Tak ada kemaafan. Okey, hatta orang yang masuk dalam hutan pun biasanya dia dah tahu dah macam mana dia nak tahu arah kiblat. Antara cara dia adalah dia tengok lumut dekat pokok. So sebab tu nak masuk hutan bukan main redah je, ada ilmu yang diperlukan untuk masuk dalam hutan. Tengok kawasan lumut, ni berair, ada matahari kat sini, cahaya matahari kena. So dia boleh tahu benda-benda tersebut. Okay. Tapi kalau tempat yang betul-betul memang tak boleh nak tahu, kita kena penjara ataupun duduk dalam kapal terbang, okay, maka takat mana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
fattaqullaha mastata'tum. Allah Taala tak bebankan kita melainkan dengan kadar kemampuan kita, tapi mesti cari kemampuan itu dulu. Okey, adapun solat solat sunat, maka banyak keringanan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Mana solat sunat kita boleh solat dalam keadaan duduk. Okey, Nabi SAW bagi tahu solatul rajuli qa'idan nisfus salah. Solat seorang lelaki dalam keadaan duduk, solat sunat bukan solat fardu. Okey, walaupun dia tak ada sebab untuk dia duduk, tapi dia solat duduk juga, maka tak ada masalah, solatnya diterima, tapi dapat nisfus salah, pahala separuh daripada pahala orang yang solat berdiri. Okey, so hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dan dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya pada nombor ke-700, iaitu ayat 115. Kita nak pergi pada ayat seterusnya. Sekarang pukul berapa? Sudah 4.30. Nak sambung ke? Siapa nak sambung angkat tangan? Kita nak sambung pada sesi yang akan datang. Okey. Oh, angkat tangan. Ada orang nak sambung. Okey, baik. Kita sambung sikit. Tengok sampai pukul berapa. Sampai asar lah kot Sampai asar kita dengar azan asar. Okey, baik. Ayat 125 daripada surah Al-Baqarah. Okey. Ayat 125 Allah Subhanahu Wa Taala sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ للطائفين والعاكفين والركع السجود. Ayat 125 daripada surah Al-Baqarah. Maksudnya, dan ingatlah wa'idh, zarfun lima madha minaz zaman. Idh adalah penceritaan pada kisah yang sudah berlaku. Okay? Dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab, ada idh dan ada idha. Idha benda yang sedang berlaku ataupun akan berlaku. Idha. Tapi idh yang dah lepas. Okay. Wa idh qala, wa idh. Semua wa idh tu dah lepas. Peristiwa yang benar-benar berlaku dan sudah berlalu. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan linnas. Allah Ta'ala kata, dan ingatlah ketika mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan Kaabah itu al-bait, iaitu Kaabah, mathabatan linnas. Apa makna mathabah? Mathabah ni adalah tempat yang orang tak pernah puas dengan dia. Okay. Siapa yang puas sekali dia pergi umrah? Siapa yang puas sekali dia pergi haji? Mesti nak pergi 2-3 kali lagi. Tambah lagi kalau berkemampuan. Nak pergi tiap-tiap kali. Ada elok je. Pasport boleh boleh guna untuk haji, boleh guna untuk umrah, pergi umrah. So mathabatan linnas. Memang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Kaabah ini tempat manusia berulang alik. Orang yang dah balik ke negara dia pun nak datang balik lagi. Balik lagi nak datang lagi. Mathabatan linnas. Okay. Dan bila mana Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala jadikan rumah ni mathabah, maka apa hak kita untuk halang orang daripada pergi? Okay, kita tak boleh nak halang orang daripada kita, oh stop, hang dah pergi banyak kali, tak boleh pergi. Kita tak ada hak untuk halang. Tetapi kita boleh lah bagi kata, okay, daripada hang pergi banyak kali, baik bantu orang yang tak pernah pergi lagi dia pergi, selesaikan kewajipan dia. Kan itu lebih baik. Okay. Tapi Allah Ta'ala kata, memang Allah Ta'ala jadikan Kaabah ini mathabatan linnas, tempat manusia berulang alik. Manusia tak puas kalau pergi sekali. Wa amna adalah tempat keamanan. Siapa masuk dalam tu dia akan aman. Kerana diharamkan dalam Makkah Al-Mukarramah ni, dalam kawasan Kaabah ni, maka diharamkan daripada kita menzalimi orang, menumpahkan darah, tak boleh memotong pokok, tak boleh buru binatang. Kawasan ini adalah kawasan yang aman dan tenteram. Okay. Wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan ambillah maqam Ibrahim tu menjadi musalla. Musalla apa? Tempat solat. Okay. Siapa pernah pergi umrah? Okay. Orang yang pernah pergi umrah dia tahu, lepas kita tawaf, sebelum kita pergi sa'i, maka kita disunatkan untuk buat dua benda. Tiga benda. Okay, sebelum, daripada lepas kita tawaf, nak pergi sa'i, maka kita disunatkan buat tiga benda. Apa dia? Yang pertama adalah solat di dalam Kaabah.
solat dalam Kaabah. Macam mana nak solat dalam Kaabah? Kaabah tak buka, Kaabah buka untuk VVIP je. So sebab tu orang berebut untuk solat dalam Hijr Ismail. Okay? Orang berebut untuk solat dalam Hijr Ismail kerana Hijr Ismail adalah sebahagian daripada Kaabah. Okay, maka kita disunatkan untuk solat dalam Hijr Ismail. Dan yang keduanya, kita disunatkan untuk minum air zam-zam banyak-banyak. Lepas daripada tawaf, kita disunatkan untuk minum air zam-zam banyak-banyak hatta yabla'. Kata sahabat yang tengok Nabi SAW minum sampai Nabi kekenyangan. Yabla'. Kenyang, penuh dengan air. Minum banyak air zam-zam. Okay. Dan yang ketiga adalah min maqami Ibrahim musalla. Kita solat sunat tawaf. Okay. Solat sunat tawaf iaitu kita menjadikan antara kita dengan Kaabah ada maqam Ibrahim. Tahu maqam Ibrahim kan? Ada kawasan, ada benda yang macam kaca dan ada tiang-tiang daripada kala emas. So tu maqam Ibrahim. So kita disunatkan solat dalam keadaan antara kita dengan Kaabah ada maqam Ibrahim. Okay. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah maqam Ibrahim tu tempat solat. Maksudnya kita dengan Kaabah, antara kita dengan Kaabah. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti lit-ta'ifin wal 'akifin wa ruk'is sujud. Dan kami telah mewahyukan, iaitu memerintahkan kepada Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS an tahhira, supaya menyucikan rumah ini daripada suci, maksudnya suci secara fizikal dan suci secara maknawi. Tak boleh ada benda-benda khurafat, tak boleh ada benda-benda syirik, tak boleh ada benda-benda yang menyekutukan Allah Subhanahu Taala, yang memalingkan manusia daripada Allah Taala. Bersihkan. Dan pada masa yang sama suci juga dia punya zahir dia, tak boleh ada najis dekat kawasan ni, tak boleh ada kekotoran yang mencemarkan kesucian seseorang. Lit-ta'ifin, untuk orang-orang yang bertawaf, wal-akifin, untuk orang-orang yang beriktikaf, war-ruk'a, untuk orang-orang yang rukuk, dan untuk orang-orang yang sujud, orang-orang yang sujud. Apa sebab turun ayat ni? Ayat 125 daripada surah Al-Baqarah. Okey. Sebab turunnya adalah an Anas radhiyallahu taala anhu. Qala Umar, Anas berkata, Umar bin Al-Khattab berkata, wafaqtu rabbi fi thalath. Okay, apa maksud wafaqtu rabbi? Ada ayat-ayat Al-Quran yang turun bersetuju dengan pandangan Umar bin Al-Khattab. Okay. Umar bin Al-Khattab dia ada bagi pendapat-pendapat dia. Dia ada bagi pandangan-pandangan dia. Dan pandangan-pandangan yang dia bagi disokong oleh ayat Al-Quran yang turun selepas tu. So ini dia ada satu bab dalam pengajian Al-Quran yang dipanggil sebagai muwafaqat umariyah. Okay, muwafaqat umariyah iaitu peristiwa-peristiwa yang Umar bagi pandangan dulu, kemudian datang Al-Quran untuk kalau kita kata untuk membenarkan pandangan Umar, maka ini adalah antara khasais ataupun fadail Umar bin Khattab, kelebihan dan keistimewaan Umar bin Khattab. Okay, ada pandangan-pandangan dia yang disokong oleh Al-Quran. Lalu Umar cerita, kerana dia gembira sangat, dia cerita, wafaqtu rabbi fi thalath. Aku dengan Tuhan aku sama pendapat pada 3 perkara, kata Umar bin Khattab. Apa dia? Yang pertama, qultu ya Rasulullah, law ittakhadna min maqami Ibrahim musalla. Wahai Rasulullah, Umar bin Khattab teman Nabi pergi umrah atau pergi haji. Maka kerana Nabi umrah 4 kali. Okay, Nabi umrah dalam hidup Nabi 4 kali, Nabi buat haji sekali. Okay. Lalu Umar dalam satu perjalanan dia dengan Nabi SAW ke Makkah Al-Mukarramah, maka Umar bin Khattab bagi tahu, wahai Rasulullah, kenapa kita tak jadikan maqam Ibrahim ni musalla, tempat solat? Okay. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ni, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah dekat kawasan makam Ibrahim ni musalla, tempat kamu solat. Okay. Wa ayatul hijab, dan Umar kata yang kedua adalah ayatul hijab. Kita cerita tentang ayatul hijab, hijab sitar langsir yang kita buat kat rumah. Qultu ya Rasulullah, law amarta nisa'aka ay yahtajibna fa innahu yukallimuhunna al-barru wal fajiru. Okay. Apa maksud dia? Wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau kamu perintahkan isteri-isteri kamu agar memasang langsir ataupun menutup aurat.
yahtajibna, maksudnya orang tak tengok, tak nampak isteri Nabi SAW. Fa innahu yukallimuhunna al-barr wal fajir. Kerana orang yang berbicara dengan isteri Nabi, ada orang yang baik, bar, ada orang yang baik yang jaga hati dia, jaga pandangan dia. Tapi ada orang yang fajir, ada orang yang jahat, ada orang yang tak jaga pandangan dia, ada orang yang tak jaga hati dia. Maka kena ada, takut dalam hati dia tengok isteri Nabi ada benda tak elok datang pada dia, dalam diri dia. Lalu Umar bagi cadangan tu pada Nabi SAW. Lalu Allah Ta'ala turunkan fanazalat ayatul hijab. Okay, ayatul hijab kita boleh jumpa dalam surah Al-Ahzab dan kita boleh jumpa di dalam surah An-Nur. Nanti kita sampai nanti insyaAllah. Okay, ayatul hijab. Wajtama'a. Okay, dan ada peristiwa yang ketiga. Apa dia? Wajtama'a nisa'un Nabi SAW fil ghirah atau fil ghirah. Okay, isteri Nabi pernah beramai-ramai berkumpul tunjuk perasaan pada Nabi SAW kerana cemburu kepada Nabi SAW. Nabi SAW ada kadang-kadang ialah isteri. Nabi ada 9 orang isteri. 11 orang dalam hidup Nabi. Apabila Nabi meninggal dunia, Nabi tinggalkan 9 orang isteri. 2 orang meninggal dunia ketika Nabi masih hidup, iaitu Khadijah yang pertama, dan yang keduanya adalah Zainab bintu Khuzaimah. Okay, 2 orang isteri yang meninggal dunia ketika Nabi masih hidup. Okey. So wajtama nisa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghirah, kerana jealous. Dan jealous ni adalah, kalau kita tengok ayat ni adalah ayat pada surah At-Talaq, surah At-Tahrim. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Kerana peristiwa kita pernah cerita sebelum ni, bagaimana Nabi pergi ke rumah isteri Nabi dan Nabi bermalam. Ada giliran. Okey, ada giliran Nabi SAW. Tapi kadang-kadang, ialah ada peristiwa yang jadi menyebabkan giliran tu berubah. Okey. Lalu isteri-isteri Nabi lain tengok Nabi selalu pergi kat rumah orang ni untuk buat benda spesifik. Pergi ke rumah Zainab bintu Jahsh untuk minum madu. Okay, lalu yang lain semua jealous lah. Asal tak nak minum kat rumah air kan. Contoh macam tu lah, ayat dia lebih kurang. Okay. So isteri-isteri Nabi tu berkumpul nak menunjukkan rasa tak puas hati. Okay. Ada lagi peristiwa yang isteri-isteri Nabi beramai-ramai pergi minta, wahai Rasulullah, kami nak khadam, kami nak ada maid dekat rumah, maid, M-A-I-D. Okay. Membantu rumah. Okay. Lalu Allah Ta'ala turun ayat dalam surah Al-Ahzab. Okay. Mana Allah Ta'ala kata, ayat dia, jika apa ayat dia, Allahu Akbar, saya lupa ayat dia. Fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Ya nisa an-nabi in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Ayat dia. Wahai isteri-isteri Nabi, apa ayat dia? Lupa dah, saya tak dapat istihdar ayat dia. Tapi maksud ayat dia ialah, kalau kamu inginkan dunia, maka Allah Ta'ala akan bagi dunia dan isi daripada kamu. Tapi syarat dia, kamu kena berpisah dengan Nabi SAW. Tapi ada peristiwa kerana ghirah, cemburu. Maka mereka kata pada Nabi, asa rabbuhu maka Umar kata pada mereka, faqultu lahun, Umar kata pada isteri Nabi, asa rabbuhu in talaqakun ayyubdilahu azwajan khairan minkun. Maka Umar kata, bagaimana mungkin isteri-isteri Nabi komplot nak lawan Nabi SAW? Kalau Nabi ceraikan kamu, maka aku berharap semoga Allah Ta'ala gantikan pada Nabi isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu semua. Itu kata Umar pada isteri-isteri Nabi. Oh, hebat Umar bin Khattab. Okay. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat yang sama sebiji. Fanazalat hazil ayah, ataupun dalam riwayat lain kata fanazalat mithluha tamaman. Turun ayat sama bunyi macam Umar punya kata-kata. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Allah Ta'ala turunkan ayat tersebut. Okay. Sama sebiji macam Umar. Okay, lalu ini adalah antara sebab turunnya ayat 125. Okay, di mana ayat 125 turun kerana Umar bin Khattab punya pandangan. Lalu ayat ini turun untuk
menyokong pandangan Umar bin Al-Khattab. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari pada nombor 402 dan Muslim pada nombor 2399. Okay, so insyaAllah pada mungkin kita boleh sentuh sikit pada sesi yang akan datang. Ada 12 ayat yang menjadi muwafaqat Umariyah. Tapi bukan semua 12 ayat ni datang dengan riwayat yang betul. Cuma 12 ayat ni dihimpunkan untuk jadi muwafaqat Umariyah. Ayat-ayat tempat-tempat yang pandangan Allah Subhanahu Wa Taala dan Umar sekali jalan. Sama pandangan dia. Okay. So wallahu taala alam. Kita tangguhkan dulu di sini. Kita pun dah azan asar dah. Lalu insya-Allah nak buka untuk soalan, tapi boleh simpan dulu soalan. Nanti mungkin boleh tanyakan dekat grup ke, ataupun boleh tanyakan pada sesi yang akan datang insya-Allah. Okay, so kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada hari ini. Dan apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu tentunya daripada kelemahan dan kekurangan saya sendiri. Maka insya-Allah kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang pada waktu yang sama, pukul 3 petang pada hari Jumaat insya-Allah. Maka kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.